Bila sampai di depan bapak ni, cikgu ni tahu dah bapak ni nak serang dia. Dia kata, saya lah cikgu ni, saya nak tanya cikgu satu saja. Cikgu tuduh kata anak saya buat macam ni, saya nak bukti. Kalau tidak, saya tak lepas cikgu hari ni. Cikgu kata, elok, saya pun bawa saksi. Ni kawan-kawan dia, baik. Pakcik nak tanya apa, tanya budak-budak ni. Bila tanya, budak-budak ni cerita satu-satu itu dia ada kuasa lah. Dia kuasa memang betul dah anak dia jahat. Habis keterangan dia ambil, inquest ni dibuat. Habis dia beralih ke anak dia sedekah tu bagi berdebam kata ke anak dia, hang dah lah jahat, hang bagi malu muka aku pula. Dia bagi sampai cikgu, sampai orang lain tengok takut pula dah. Kalau cikgu pukul pun tak tahu, dia pukul ni macam nak jadi 3 suku maut budak ni. Halang lagi nak jadi apa semua. Lain-lain satu orang medakah dia lah. Bangsa dah lah hampa tak tahu nak mengajar anak. Hari ni anak pergi terah, anak hang sendiri pula. Api cakap depan-depan tu. Tu jadi macam mana tu? Jadi mengumpat ke tak? Kalau cakap depan macam tu. Benda ni jadi di sekolah-sekolah jadi benar jadi cukup banyak jadi. Baik, jawab dia kata apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, mengumpat itu menyebut dan mengata orang di belakang matanya dengan barang yang tak disukainya, seperti tersebut dalam misal yang tadi. Dan jika menyebut dan mengata yang huduh di depannya dan di mukanya, maka itu juga dipanggil buhtun ataupun bohong. Maka keduanya itu haram belaka. Depan pun kita tak boleh kata kat dia tepat-tepat macam tu, walaupun sungguh dia buat macam yang kita kata, tapi tak boleh. Pasal apa? Pasal Islam suruh kita pelihara ayam muka orang. Nak kata cara dia ada, ajak dia pergi tang mana ke sembang 2 orang, kena teh dulu ke apa pasal tu sembang. Aku ni tak mau nak campur masalah hang ni, tapi aku tak tahu hang tahu ke tak, anak hang ni satu kampung lah duk cakap. Apa ingat hang pun tahu kot, anak hang takkan tak kena hang duk bela dia ni, dia lagi rosak tau. Aku ni kalau tak ingat kawan, aku pun tak mau campur. Biar pergi hang nak melingkup, anak hang nak melingkup pergi. Tapi aku duk ingat kita ni, dia main ayat tu. Dia ni pun dengar balik. Isteri dia kata, aku pun tak tahu. Kalau hang tahu ustaz mana boleh duk jampi ayam, jom kita pergi. Okey lah. Soal ada tak ada ustaz boleh jampi tu, soal jampi tu jadi tak elok dah lemak tu. Yang pentingnya temperature dia turun. Tapi betul kata, aku pun Allah, aku tak boleh buat apa dah budak ni, aku tak boleh ajak lah. Cara nak masuk pergi tu, bagi kena jalan, bagi kena lorong, no entry, jangan duk langgar pergi, bagi elok, insyaAllah dia melihat panas dia diturun dan dia mengaku benda ni semua. Kita memelihara ayam muka dia, daripada kita pergi jengkai dia di depan khalayak ramai, kita pergi kata macam-macam dekat dia, benda tak jadi elok, benda akan jadi makin buruk. So, manusia jangan cabar maruah dia. Bila cabar maruah dia, hati kecil dia mengaku dia salah pun dia kata dia betul. Pasal apa? Soal sudah jadi lain tadi. Soal apa? Soal maruah dia kata. Aku jatuh ayat muka aku sampai mati aku tak mengaku aku salah, walaupun aku tahu aku salah. Dia kata. Manusia tuan-tuan. Jadi kena cara nak handle orang yang macam ni. Islam dia main dengan psikologi yang cukup tinggi. Dan orang yang paling pakar dalam psikologi ni siapa dia? Nabi SAW. Paling pakar dalam bab psikologi ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di bawah tu dia sembang pasal takrif mengumpat. Kemudian dia kata mengumpat pada badan. Mengumpat pada badan tu macam mana? Misalnya kata Imam Al-Ghazali, adapun mengumpat pada badan itu maka seperti kamu kata dia ni kelam biji mata, dia ni mata julin, dia ni kepala botak, dia ni renet pendek, dia ni renjong pendek, botak kena tinggi, botak kena dia nak bergelak. Mai kawan rendah sikit lah dia panggil apa? Dia panggil lowet. Lowet dia panggil. Lagu orang beli kereta hidup potong spring bagi anak tu, orang pun kalau tak cukup tinggi dia pakai lowet. Dia kata
aku dengan orang lain tak apa, aku dengan Haji Lawat ni seorang aku tak boleh. Haji Lawat, dia kata. Itu juga mengumpat, dia kata. Pasal apa? Kalau dengar kat Lawat ni dia pun tak syok. Dia main pula satu perkataan baru lah ni, dia panggil OKT pula. Kalau polis OKT dia kata orang kena tangkap. Dah, dalam masyarakat ni OKT dia panggil orang kurang tinggi. Mana OKT? La ilaha illallah. Mulut kita ni jahat, tuan-tuan. Ni bulan puasa nak main ni, kena duk jaga dia elok sikit. Tak ada, puasa kita boleh penat, boleh lapar, boleh dahaga. Kena jaga mulut ni. Pasal apa? Dia boleh pi macam-macam cerita, dia boleh pi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian mengumpat pada bangsa, dan misalnya kata Ghazali, adapun mengumpat pada bangsa, maka itu seperti kamu kata, bangsa pembajak tanah, bangsa bapaknya itu Hindu Cina. Tapi dia kata tu betul. Kita baca dalam soal isu tentang Dr. Ridwanti baru ni. Pertelagahan di antara Dr. Ridwanti dengan satu orang yang bangsa Cina. Pasal Dr. Ridwanti ada menulis satu artikel dia, tulisan dia tu menjadi kontroversi. Lepas tu jawab balik daripada pihak yang satu lagi tu, dia dah jadi tak elok lah. Dia ni tulis pun nampak tak apa elok, sana jawab balik pun dia melarat. Dia melarat sampai bukan setakat dia attack kau ni, dia attack habis sampai agama-agama dia randuk masuk habis. Dia dileceh. Sebab dalam Islam kita tidak dibenarkan kita ni hidup cerca agama orang. Pasal apa? Kita cerca agama dia, saat lagi dia cerca agama kita. Islam tak bagi. Bahkan dalam Islam kita tak boleh hidup hina pak orang. Pasal apa? Pasal Nabi kata kita hina pak orang macam hina pak kita. Maksud dia apa? Bila kita hina pak dia, dia hina pak kita. Jangan memulakan benda ni. Jangan memulakan benda ni. Kalau dia start, tuan-tuan nak kontrol payah, nak padam payah. Kita duduk dalam masyarakat Malaysia ni. Masyarakat Malaysia ni masyarakat majmuk. Dia panggil majmuk ni masuk orang ada belakang. Kalau tuan-tuan pergi cek dengan apa nama Jabatan Perangkaan, tengok banci penduduk Malaysia lah ni, ratio ataupun nisbah Islam bukan Islam dah ada berapa lah ni, nak sama banyak. Betapa majmuknya Malaysia ni. Malaysia yang asal dulu nama Tanah Melayu dulu ni. Tanah ni Tanah Melayu, ubah sampai jadi Malaysia. Pasal apa? Pasal nak ambil hati apa semua dulu sebut Melayu punya, mereka tak rasa dan negeri mereka apa semua, ubah bagi jadi Malaysia, tolak ansur. Sedang tak tahu apa hal, apa punca tak mana silap tak mana. Tengok nisbah penduduk di antara Islam bukan Islam nak sama lah ni. Bila nak sama ni masalah macam-macam duk main. Tajuk ni kalau panjang lagi tak habis kitab kita. Panjang lagi boleh pi. Tak habis kitab kita ni. Cuma saya berhenti tang tu supaya apa? Supaya tuan-tuan ambil, bawa benda ni balik ingat di rumah. Bawa benda kita sebut sekerat tadi tak habis tu, bawa benda ni balik ingat di rumah. Apa nak jadi 5 tahun lagi? Apa nak jadi 10 tahun lagi? Apa nak jadi kepada kita? Mungkinkah jadi ke orang Melayu di Malaysia ni seperti mana orang Arab Palestin di bumi dia? Yang asal bumi Palestin itu kepunyaan orang Arab Palestin. Hari ini orang Arab Palestin peribumi, anak jati negeri itu, hari ini hidup macam melukut tepi gantang, minta sedekah, mengharapkan belas kesian daripada Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Sudahlah kuasa ekonomi sudah tak boleh pegang, sudahlah kuasa politik kucar kacir, sudahlah segala-gala sudah jadi upside down, sudah jadi tungging terbalik, sudahlah jadi macam tu, jadi pelarian di negeri sendiri. Kita bila baca kisah Palestin ni, kita kena buh muka kita depan cermin. Jangan ingat Palestin, ingat kita orang Melayu di bumi Malaysia ni. Mungkinkah satu hari kita jadi macam tu? Maksud dia pada tuan-tuan, sudah kita sama kita bergaduh ni, sudah kita Melayu, kita orang Islam, Quran itu perlembagaan hidup kita, Nabi Muhammad tu Nabi kita, tolak pergi ke tepi apapun lah ni, kita balik berdiri atas